Ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Nabi Muhammad diiktiraf sebagai Rasulullah dan pemimpin yang unggul. Kejayaan baginda memainkan peranan yang besar sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi, dan pemimpin tentera seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Pemimpin negara. Tempatan. Ketokohan Nabi Muhammad terselah apabila baginda berjaya merangka perlembagaan atau Piagam Madinah yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Dalam piagam ini, orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing. Baginda juga mempersaudarakan masyarakat Islam dan menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Antarabangsa. Ketokohan baginda juga terbukti pada peringkat antarabangsa. Baginda berjaya menghantar perwakilan atau misi dakwahnya ke luar negara seperti ke Habsyah, Mesir, Byzantium, dan Parsi. Pemimpin masyarakat. Ketika di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menekankan aspek akhlak, akidah, dan syariah. Selepas berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menekankan konsep syura atau perundingan, keadilan, persamaan, dan kebebasan melalui Piagam Madinah. Baginda menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Baginda juga berusaha menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dengan menerapkan nilai toleransi, hormat menghormati, dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Pembangunan ekonomi. Perdagangan dan hubungan luar. Nabi Muhammad menggalakkan hubungan perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan lain. Kedudukan Madinah yang terletak di laluan di antara Yaman dan Syam menjadikan aktiviti perdagangan bertambah maju. Pertanian. Nabi Muhammad menggalakkan masyarakat bekerja keras dan aktif dalam perniagaan dan pertanian berasaskan prinsip ekonomi Islam seperti bekerja bersungguh-sungguh, mencari rezeki yang halal, larangan penindasan, dan riba. Pengurusan tanah. Nabi Muhammad sendiri membangunkan ekonomi dengan menggalakkan pembangunan semula tanah terbiar serta menebus semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Nabi Muhammad mencadangkan agar Abdul Rahman bin Auf membangunkan sebuah tempat berjual beli bagi membangunkan ekonomi umat Islam. Pasar Suq Al-Ansar telah didirikan dan berjaya membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan pesaing mereka, iaitu orang Yahudi. Pemimpin tentera. Nabi Muhammad pernah menjadi pemimpin tentera yang berjaya mendasarkan konsep jihad. Konsep jihad ini merupakan perjuangan menegakkan agama Islam yang suci, mempertahankan bangsa dan tanah air. Satu unsur yang sangat penting dalam jihad ialah kesungguhan dan berdedikasi melaksanakan sesuatu usaha. Oleh sebab itu, setiap umat Islam digesa supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mempertahankan maruah diri dan kesucian agama Islam. Dalam Islam, peperangan tidak diizinkan melainkan setelah orang Islam diancam demi mempertahankan agama, umat dan negara. Nabi Muhammad sendiri pernah mengetuai siri peperangan menentang musuh Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandak. Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati
dan memusnahkan tumbuhan atau tanam-tanaman. Nabi Muhammad juga mendengar pandangan orang lain dalam mengatur strategi peperangan. Semasa Nabi Muhammad dan umat Islam berada di Madinah dan ingin membuka semula kota Mekah, Baginda telah mengatur strategi yang berkesan dengan membahagikan pasukannya kepada beberapa pemimpin tentera. Hasilnya, kota Mekah berjaya dikuasai oleh umat Islam. Mekah terus berkembang maju dan menjadi kota suci umat Islam sehingga kini.